Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Yang Ustazah hormati Bonda Datin Halimah dan seluruh jawatankuasa, seterusnya para muslimah, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung insya-Allah pada hikmah yang ke-100 kan? 99. Okey, hikmah yang ke-99. Ada 99 kat bawah tu. Jadi tak ada huraian dalam buku puan-puan Okey, kita tengok sikit. Kak Cik akan Ustazah akan bacakan Kak Cik. Ustazah akan bacakan hikmahnya dan insya-Allah puan-puan akan ikut Jalla Rabbuna ay yu'amilahu al-'abdu naqdan fayujaziyahu nasi'atan. Maksud dia adalah Jalla Rabbuna, Tuhan kita yang Maha Agung dan Maha Suci, maknanya tidak mungkin akan membalas sesuatu secara bertangguh. Tidak mungkin akan membalas sesuatu secara bertangguh di mana hambanya bermuamalah dengannya secara tunai. Tak pakai. Boleh. Tak nampak. Okey. Di mana hambanya bermuamalah dengannya secara tunai, tetapi Allah membalasnya secara bertangguh. Atau kalau tengok dalam buku muslimat semua, terjemahannya adalah Maha Agung Tuhan, jika seorang hamba beramal segera akan dibalas kemudian hari. Mungkin tak faham semata-mata dengan melihat kepada terjemahan kat dalam buku muslimat kan? Jadi Ustazah berikan mafhum hikmahnya. Mafhum hikmahnya adalah Maha Suci Allah daripada bermuamalah dengan hambanya secara bertangguh. Sedangkan hamba itu bermuamalah dengannya secara tunai dengan beriman dan mengerjakan amalan soleh. Tu boleh faham terjemahan yang saya baca Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin menangguhkan ganjaran kepada hamba-hambanya yang telah melakukan amal soleh, yang telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam mafhum hikmah ni, sahabat-sahabat sekalian, merujuk kepada kitab yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membalasnya secara bertangguh tetapi secara tunai dan segera. Antara ganjaran-ganjaran segera yang dikurniakan kepada hambanya itu adalah taufik dan keselamatan daripada maksiat. Sebenarnya pembalasan Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah hanya akan berlaku di akhirat sahaja. Jadi macam ni para muslimat sekalian. Kita manusia ni memang antara tunai dengan tangguh suka yang mana? Kalau bayar hutang suka tangguh. Tapi kalau untuk kita nak yang segera. Nak yang tunai. Ini kan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengatur adab orang bekerja dengan orang. Tengok Islam kata apa? Kamu patut bayar upah dia sebelum peluh dia kering. Itu antara manusia dengan manusia. Islam kata apa? Nak bayar upah orang ni, jangan tunggu peluh dia kering. Sebelum peluh dia kering tu, bayar dah upah dia. Itu antara manusia dengan manusia. Kita jangan lupa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini Asy-Syakur, yang Maha menghargai. Yang Maha menghargai. Lebih-lebih lagi tuan-puan sekalian, walillahil mathalul a'la.
Allah tidak ada bandingan dengan sesuatu apa pun. Lebih-lebih lagi, dah dunia ni milik Allah, yang di langit milik Allah, yang di bumi milik Allah. Allah itu Ghaniyun Hamid, Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Terlalu mudah bagi Allah untuk bagi tunai segala apa yang kita buat. Segala kebaikan yang kita buat. Dan kita yakin Allah tidak akan menangguhkan. Maksud dia apa dia? Buat saja je, tak dapat apa pun. Tunggu bila? Tunggu akhirat. Setiap kebaikan yang kita buat, pasti akan sampailah kebaikan itu pada waktu yang Allah tunaikan dengan jalan yang segera. Tinggal lagi akhirat dapat tak? Dapat yang lain pula. Ya? Allah takkan biar. Contoh kan sahabat-sahabat macam kita solat. Orang solat ni dia kena ada mindset dia. Baru dia suka solat. Baru dia nak nak menikmati solat dia. Daripada kita angkat takbir tu sahabat-sahabat sekalian, itu ibaratnya nikmat turun kepada kita. Perbendaharaan nikmat mengalir kepada kita. Sampailah kita habis. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak solat ke tak nak solat? Bila kita faham. Kamu semayang je, kamu solat je, start kamu takbiratul ihram, mengalir melimpah perbendaharaan nikmat kepada kita, kepada orang yang solat, sampailah dia bagi salam. Menandakan dia keluar dah daripada solat. Habis dah solat tersebut. Jadi inilah yang ditekankan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, supaya kita bersemangat untuk melakukan amal soleh dan bersemangat untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang lumrah kita manusia tuan-puan, kita akan bertanya apa yang kita dapat. Betul tak? Ya, kok mana pun kita dapat apa? Mesti soalan tu. Apa yang kita dapat? Jadi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, yang Maha baik, yang Maha penyayang, meraihkan semua tu sahabat-sahabat sekalian, memang orang yang beramal soleh, macam-macam kurniaan yang dia dapat. Dan kata Syekh Ibnu Athaillah, Maha suci Allah, tak mungkin Allah menangguhkan sesuatu yang kita buat dah secara tunai, kecuali balasan kebaikan, rahmat dan nikmatnya juga disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini Ustazah huraikan daripada sumber yang lain tentang hikmah yang kita baca tadi, di mana disebut tentang surah Al-Fatihah ayat yang kelima. Maksudnya adalah hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepada Engkau jua kami mohon pertolongan. Kata Sayyidina Ibnu Abbas rahimahullah, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apa kata beliau? Maksud ayat ini ialah kami hanya beribadah kepadamu semata-mata dan tidak beribadah kepada yang lain daripadamu. Berhubung dengan ayat suci ini, Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan bahawa perkataan iyyaka didahulukan sebelum perkataan na'budu. Sama juga, iyyaka nasta'in. Iyyaka disebut dulu. Iyyaka ni maksudnya hanya kepada kamu. Bagi memberi maksud pengkhususan dan menarik perhatian kepada perkataan yang didahulukan. Maksud ini tidak akan wujud jika diucap na'buduka wa nasta'inuka. Andai kata tukar biasa yang kita baca adalah iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami sembah. Kalau tukar na'buduka, kami sembah kamu, maka maksud bila kita tukar tu tidak menunjukkan maha pentingnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan kata lain, ayat ini bererti, ya Allah, kepada Engkau sajalah kami beribadah, bukan kepada sesuatu yang lain. Kepada Engkau sajalah kami mohon pertolongan, bukan kepada sesuatu yang selainmu. Maka maksud dia, sahabat-sahabat sekalian, bila kita sudah mengiktiraf, hanya Allah saja yang kita sembah, hanya Allah saja tempat kita mohon pertolongan, maka Allah Subhanahu wa taala balasannya untuk kita, Allah akan memerhatikan kita, mengganjari kita,
Macam mana kita menunjukkan dalam hidup kita Allah lah yang paling penting sekali, maka Allah juga akan membalasnya. Ya, meletakkan maksud dia mengganjari kita, memberikan perhatiannya kepada kita. Ustazah pernah ajarkan satu doa pada para muslimat. Doa wa athirna wa la tu'thir alaina. Itu kat tengah-tengah doa. Awal doa dia Allahumma zidna, Rabbana zidna wala tanqusna. Ingat tak sahabat-sahabat semua? Cuba baca kalau ingat. Rabbi zidni wala tanqusni. Kalau Rabbi zidna wala tanqusna. Wa akrimna wala tuhinna. Wa athirna wala tu'thir alaina. Wa athirna ni maksud dia, ya Allah dahulukan kami. Jangan tinggalkan kami. Jangan kemudiankan kami. Maksud dia, kita diajar untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mendahulukan kita. Dah semua masing-masing doa lah Allah mendahulukan. Jadi semualah Allah dahulukan. Sebab ada sifat manusia tu macam tu, muslimat. Sifat dia, kalau apa-apa hal, dia nak dulu. Betul tak? Ada tak perangai tu? Ada. Ya Allah, akulah dulu ya Allah. Janganlah kemudian. Akulah dulu. Dia tak nak dulu, dia tak nak mati dia dulu. Yang lain semua nak dulu. Ya, makan buffet nak dulu. Betul tak? Semua nak dulu. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, wa athirna wa la tu'thir alaina, bagi perhatian ke aku dulu. Dahulukan aku. Dapatkan aku dulu. Jangan kebelakangkan aku. Tapi sebenarnya dalam doa, dalam suratul Fatihah yang kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seorang hamba yang meletakkan semua Allah dahulu, Allah di depan dia, Allah segala-galanya, Allah keutamaan dia, demikian balasan yang hamba itu akan dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengoklah waktu qiyamul lail, tengok waktu puasa sunat, tengok waktu baca Quran, tengok waktu solat jemaah. Siapa yang Allah dahulukan? Dan siapa yang terbiar? Siapa yang terkemudian? Betul tak? Kita jangan tengok Allah bagi nikmat-nikmat dunia. Siapa yang dulu menyahut panggilan Allah, Hayya 'alas salah. Tengok orang tua bertongkat, punya susah payah nak pergi masjid, nak banding orang yang berketak-ketak badan dia, sadar, motor dia besar, kereta dia besar, tak sampai. Nak bagi tahu, ada orang Allah dahulukan, ada orang Allah biar dulu. Jadi ini yang kita kena pandang, aku ni macam mana dalam hidup aku? Apakah aku sendiri tidak mendahulukan Allah Subhanahu Wa Taala? Dengan sebab itu, aku pun tak didahulukan. Orang lain tuan-puan sekalian, pagi-pagi subuh tu tuan-puan, habis dah 5 lam ke surat mengaji Quran. Sementara nak pukul 9 pagi tu, ada je sahabat-sahabat kita, 1 juzuk habis baca dah. Sebab dia start baca Quran daripada pukul 5.30 pagi. Dia start baca daripada pukul 5 pagi. Kita dah 5 hari. Sejuzuk pun tak habis. Nampak tak siapa yang Allah dahulukan, siapa yang Allah kemudiankan? Nampak tak siapa yang Allah ringankan, siapa yang Allah beratkan? Kita memang kena fikir, kenapa jadi berat ke aku? Kenapa jadi berat ke aku? Kadang-kadang muslimat, nak cari jawapan kenapa dengan aku jadi berat. Ustaz rasa kena ambil cuti 3 hari. Iya. Sebab kita kadang-kadang lintasan tu datang, lepas tu tak berlayan. Datang sambil-sambil bawa kereta kan. Kenapa berat kat aku, ringan kat orang. Tapi lepas tu berlalu begitu saja. Sebenarnya kita kena muhasabah habis-habisan, muslimat sekalian. Sampai kita jumpa kat mana agaknya kelemahan dan kesilapan kita. Kat mana agaknya yang kita kena baiki segera. Kalau tak ni nak nampaklah, kita jangan fikir soal, ini yang disebut oleh Ibnu Abbas lah. Ya, kita fikir Allah menangguhkan ganjaran untuk kita, balasan untuk kita.
Sebenarnya kita kena tengok, kita sendiri macam mana, mendahulukan Allah ataupun tidak. Siapa yang mendahulukan Allah, Allah akan dahulukan dia. Nak tengok dahulu tak dahulu ni, tengok dekat ibadah. Tengok dekat amal soleh. Ya, sahabat-sahabat sekalian, ada kawan-kawan kita, Masya Allah, ringannya qiyamul lail ni bagi mereka. Memang ringan bagi orang yang Allah ringankan dan beratlah bagi orang yang Allah beratkan. Ada orang tuan-puan, dia tak nampak sangat keperluan nak qiyamul lail, masalah tak ada. Jadi buatlah 2 rakaat. Lepas tu datanglah penyakit mengantuk. Yang tak ngantuk ni kalau masalah banyak. Betul tak tuan-puan? Kalau masalah banyak, qiyamul lail tak ngantuk. Nak doa itu, solat ajak untuk ni, solat ajak untuk ni, solat ajak untuk ni. Ni masalah tak ada. Semua beres belaka. Kemanisan tahajud dah tak ada lagi. Dengan sebab apa? Keselesaan, zon selesa yang Allah berikan dalam hidup kita. So, kita kena berfikir, ada benda ni yang tak kena dalam hidup aku ni. Ya, mungkin kita tak banyak, bila kita selesa, kita biarlah selesa tu, kita tak cari jalan untuk berkongsi keselesaan dengan orang yang tidak bernasib baik. Ya, ramai orang tak bernasib baik tuan-puan. Bukan tak bernasib baik, orang yang memang jadi ujian kepada kita untuk kita tolong. Orang susah, orang miskin, anak yatim. Kita kena bergerak sikitlah mencari kat mana orang dia, apa kerja yang kita nak kena buat, kan? Semalam ustazah jumpa dengan seorang hamba Allah. Nampak muka tu taklah muda sangat. Muka tu awet muda tapi tahulah muka tu tak muda, ya. Tapi bila dia kata dia ada anak kecil umur apa? 3 tahun. Kita heran juga dia beranak umur berapa? Ya, 3 tahun anak kecil. Jadi rupa-rupanya dah berbual-bual tu baru tahu itu adalah anak yatim yang diambil daripada lahir dan dia telah memelihara 3 orang anak yatim yang diambil daripada lahir, buat macam anak sendiri, duduk dalam rumah dia macam anak sendiri. Masya Allah. Jadi memang rumah yang ada anak yatim ni, sahabat-sahabat sekalian, rumah yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita heran kat diri kita. Kenapa aku tak terfikir? Kenapa aku tak nak buat macam tu? Kenapa tak datang jalan tu untuk kita? So kita kena tengok sahabat-sahabat sekalian. Dalam hidup kita, kita mendahulukan Allah ataupun tidak? Atau di mana Allah dalam kehidupan kita? Itu yang nak disampaikan oleh, yang Ustaz bacalah maksud dia tadi kan? Oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan juga yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi. Maksud dia daripada hikmah ini adalah kita jangan semata-mata melihat yang Allah menangguhkan balasan kepada kita. Sebab kita kena yakin Allah tidak menangguhkan balasan. Kita akan dapat seperti mana yang kita buatlah. So maknanya di sebalik itu kitalah yang kena mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan, seperti mana yang kita fahami dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah hikmah yang ke-99 dan sekarang kita tengok pada hikmah yang ke-100. Hikmah yang ke-100 ni masuk di bawah tema yang lain. Kalau yang sebelum ni tema dia adalah pemberian dan penolakan Allah. Muslimat perasan kan dia ada tema-tema Saya tengok balik dalam buku tu. 93 sampai 100. Temanya adalah pemberian atau penerimaan dan penolakan Allah Subhanahu wa taala. Tu tema dia. Untuk yang ke-100 ni, tuan-puan sekalian, temanya adalah pahala taat di dunia. Kita tahu pahala ke akhirat kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan di dunia dan di akhirat. Tak ada ruginya tuan-puan sekalian kita berbuat baik.
Tak ada balasan baik yang hanya menunggu akhirat je balasan. Tak. Kecuali balasan baik yang kita buat, kita akan dapat di dunia dan di akhirat. Itu kena yakin. Dan pada hikmah yang ke-100 ini, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ia nak menyedarkan kita tentang bentuk balasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kafa min jazaihi Iyaka ala ta'ah an radiyaka laha ahla. Maksudnya, cukup menjadi balasan Allah atas ketaatanmu jika Allah redha menjadikan engkau ahli taat dan ahli ibadat. Sekejap ya, saya cari dalam buku Ustazah. Okey, maksud dia adalah cukup menjadi balasan Allah atas ketaatanmu jika Allah redha menjadikan engkau ahli taat atau ahli ibadat. Okey, bila kita buat ketaatan, tuan-puan sekalian, contohlah kita puasa sunat. Nak balasan tak? Cuba jawab jujur-jujur lah. Puan-puan nak balasan tak bila puasa sunat? Siapa tak nak balasan kat tangan? Mesti nak balasan. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan, dalam Quran sebut. Adakah lagi balasan, hal jazaa'ul ihsan, apakah lagi balasan untuk yang berbuat baik kecuali baik juga balasan dia. Jadi memang kita bila buat baik tu tuan-puan sekalian, kita nak balasan. Kita nak ganjaran. Kita nak fadilat. Betul kan? Banyak kan fadilat orang puasa Isnin Khamis. Orang puasa 3 hari ya dalam 1 bulan. Tak ada orang yang buat amalan lepas tu sifir, zero. Tak ada nak apa-apa langsung. Jadi kita ni, ini Ustaz nak bagi kita faham step by step. So kita bila buat amalan tuan-puan, bila buat kebaikan, ya kita mengharapkan ganjaran. Kita nak balasan. Kita nak kebaikan. Soalan pertama, daripada siapa? Daripada siapa tu penting. Sebab daripada siapa itulah menentukan keluasan hati kita bila buat baik. Ada orang buat baik hati dia luas. Ada orang buat baik hati dia sempit. Jumpa tak orang buat baik tapi marah-marah? Sampai kita nak kata, dah lah berhentilah, tak payahlah bagi dia bahagian masakan tu. Tak nampak tu dah berkolengkang dah bunyi kat dapur tu. Ni tak ngata siapa-siapa ya. Contoh. Ni nak balik raya haji ni macam-macam jadi tantang kuasa ni nak dibentuk ni kat rumah ni. Betul tak? Macam-macam ni. Kak Long bahagian ni. Kak Ngah bahagian ni. Kak Ngah pergi siang daging tu. Kan? Kak Lang kat mana? Kak Lang kat dapur. Buatkan sup ke apa benda. Kan dah ada ahli jawatan kuasa tu. Terbentuk tu. Itu namanya buat baik. Jangan sesak nafas buat baik tuan-puan. Tapi kita tengok perangai orang buat baik. Padahal tu buat baik. Nak makan sama-sama. Adik-beradik kita. Anak-beranak kita. Tapi respon dia berbeza-beza. Ada orang tuan-puan buat segala kerja ibadah korban tu nanti. Daripada nak membersihkan daging. Nak apa segala. Senyum gembira. Ceria. Happy je. Tapi ada orang kat dapur tu. Ya Allah, tak boleh tegur dah. Tak boleh tegur. Tak ada berani nak nanya. Mana periuk, mana senduk. Senyap tak jawab. Ada orang buat baik dengan hati yang sempit. Ada orang buat baik dengan hati yang lapang. Kenapa ada sempit dan lapang? Dia harap ganjaran dari siapa? Semua nak ganjaran, tuan-puan. Semua nak balasan. Semua nak kebaikan daripada apa yang kita buat. Tapi dengan siapa dia mengharapkan ganjaran dan balasan? Kalau dia harap daripada makhluk, jiwa dia akan sempit.
Tapi kalau dia harap daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil, yang tak pernah tersembunyi apa pun daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan jadi selapang-lapangnya Allah nampak. Ustazah dulu kan masa kecil-kecil ingat lagi, mak ustazah ni memang disiplin kuat sungguhlah. Pantang larang dia lepas subuh tidur. Itu sampai sekarang tu kalau anak-anak cucu semua tahu. Sanggup anak cucu tidur, duduk lepas subuh. Ya, supaya dengar tapak kaki Wan kan bangun terus. Ya. Lepas tu pula bab berkemas. Berkemas ni kan nak tengok semua bersih. Depan tangga bersih. Padahal tak ada siapa-siapa lalu pun kat tangga tu. Ya. Jadi sampaikan ustazah dengan anak kakak-kakak ni dah tahu dah. Kalau kita buat kerja kat rumah tu, kena melintas depan mak. Walaupun tak patut melintas pun mak kat depan. Kerja tu boleh selesai kat belakang je. Tapi kalau mak tak nampak, nanti mak ingat kita buat kerja. Memang macam tu. Jadi kita orang saja je kain ni dah lipat, boleh kan hantar bilik terus. Tengok mak kat mana. Kalau mak kat depan, saja melintas depan mak buat kain tu. Mak ni kain dah lipat. Simpan, dia cakap. Selesai masalah kita orang. Kalau dia tak nampak, mak tak nampak, mak akan beranggapan kami tak buat kerja. Dapat-dapat dah selesai dah kain masuk dalam almari, kita baring. Lagilah. Maknanya mak kata daripada pagilah baring tak bangun-bangun. Itu keterbatasan manusia yang tak boleh melihat. Ketika mana dia tak nampak. Sebab dia hanya melihat dengan sepasang mata. Itu yang hati kita jadi sempit tu tuan-puan. Kalau masa kata dia tak nampak, siapa-siapalah, orang tu tak nampak, orang tu tak tahu, orang tu tak sedar. Sempit hati kita. Tapi mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha mengetahui tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Lapang. Bahkan Allah korek lagi nak tahu, kamu ni niat ikhlas ke tak ikhlas. Ada orang buat dengan ikhlas, ada orang buat tak ikhlas. Ikhlas lain pula pahala dia, tak ikhlas lain pula cerita dia. Tak payah cakap ke orang pun. Sebab apa? Allah itu alimun bizatis sudur, Maha mengetahui dengan apa jua yang ada nun jauh dalam lubuk hati kamu. Itu yang pertama. Kita buat ni mengharapkan ganjaran ke tidak? Satu soalan. Yang kedua, dari siapa ganjaran tu? Yang ketiga, apa bentuk ganjaran yang kita dapat di dunia? Ada orang fikir tuan-puan ganjaran tu dalam bentuk madiyah, material. Oh, saya dah diberi rumah besar, saya dah diberi kedudukan, saya dah diberi pangkat. Itu adalah jawapan yang terlalu nisbi. Nisbi ni maksud dia boleh pakai, boleh tak pakai. Itu maksud dia. Kalau dalam bicara ahli tasawuf tuan-puan, itu bukan jawapan dia. Sebab balasan sebenar yang disebut oleh Ibnu Atta'illah As-Sakandari, kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'ah, cukuplah menjadi balasan Allah atas segala ketaatanmu, an radiyaka laha ahla, jika Allah redha memilih kamu menjadi ahli ibadah atau ketaatan tersebut. Itulah balasan. Nak jadi ahli sesuatu ni bukan senang, muslimat. Betul tak? Ini kalau tengok keahlian dunia pun macam-macam ahli kita ni tuan-puan. Betul tak? Dulu ahli Avon. Apa lagi saya cakap? Ahli apa? Ini rasa semua ahli. Causeway. Ustazah ada nombor ahli kalau cek-cek tu. Semua ada. Ahli apa lagi kak? Apa? Amway. Ahli apa lagi? Tupperware. Tapi nak menjaga keahlian tu payah. Sebab kita pun takkan istiqamah pun. Datang yang lain, masuk ahli yang lain pula. Itu cerita dunia. Ya, itu pun cerita dunia pun payah. Sebab apa? Ada syarat-syarat dia lah. Kenalah beli setiap bulan.
pada amount yang tertentu. Barulah valid keahlian tu. Ni cerita dunia lagi ni tuan-puan. Okey, cerita spiritualnya pula. Nak jadi ahli, keahlian kepada sesuatu ketaatan dan ibadah, sangat payah. Kalaulah sahabat-sahabat menung sekejap. Agak-agak aku ni ahli yang mana? Kita tengok anak-anak kita lah, orang terdekat dengan kita, dia kata kita ni ahli yang mana? Ahli ni maksud dia, aura kita tu kuat kat mana tuan-puan? Apa yang kita dengar ataupun respon daripada orang terdekat dengan kita ni penting juga. Sebab ia seolah-olah menjadi satu kayu ukur juga, aura kita tu ada di mana. Contoh ya, kalau bab-bab Quran, kalau ada kuliah-kuliah tafsir, anak cucu kita kata, ni Wan suka ni. Wan suka ni kalau ada kuliah-kuliah tafsir ni. Kalau tengah, contoh baru ni musabaqah Quran kan? Musabaqah Quran dalam TV lah kita tengok, tak pergi sampai ke Penang pun. Ustazah sebut dengan anak-anak, ini kalau atuk ada ni, wajib semua dengar. Macam tu dulu kami dibesarkan. Maknanya kalau ada cerita Melayu, drama ke apa, sekali, katalah itu TV2, TV1-nya musabaqah Quran. Kami tak boleh tengok cerita lain, kami tak boleh buat kerja lain, kami semua masa kat rumah dulu, dipaksa untuk menonton musabaqah Quran tiap-tiap malam. Dan tak boleh bercakap. Kalau beria-ria makan pun kena marah juga. Abah kata, dengar orang ngaji. Lepas tu kan siap soalan-soalan. Ni dek, lagu apa ni dek? Nahwan ke Bayati? Jadi kita kena dengar. Kita kena dengar. Jadi saya cakap dengan anak-anak. Anak-anak lalu lalang je kan. Musabaqah padahal buka musabaqah, dia lalu lalang je. Duduk. Ni kalau atuk ada ni, atuk akan marah. Atuk suruh dengar. Duduk dalam halaqah Quran, atuk cakap. Itu sebagai contoh lah, saya nak bagi kita faham. Walaupun orang yang dah meninggal, tuan-puan, kita tahu nak menisbahkan dia dengan apa. Kita tengok diri kita, tuan-puan. Ada tak anak kita cakap musabaqah ke, ataupun rancangan lain? Drama air mata. Hindustan. Ni mak kita suka ni Hindustan ni. Kalau kita nak faham maksud keahlian tu, tuan-puan. Ataupun sampai je maklumat kat kita ni sekarang dah ada apa nama tu? Allahu Akbar, AI. Maksudnya dekat kita punya phone, kalau tuan-puan perasan, kita selalu cakap apa, selera kita selalu keluar kat phone kita. Tuan-puan tengok apa yang keluar kat phone tuan-puan. Kalau selalu ceramah, dia lalu kan? Itu suka ceramah. Suka dengar ilmu. Mesti keluar handbag je. Atau keluarkan resepi. Masakan je keluar. Keluar baju je kan, cerita baju. Maknanya, teknologi tu pun tahu kita. Teknologi tu boleh trace dah. Orang ni, cerita dia, kesukaan dia menengok dalam tu, inilah yang dia suka. Tuan-puan. Nak bagi tahu besok lagi lah, ni baru-baru start je ni. Besok lagi lah tuan-puan. Teknologi tu dengan izin Allah boleh detect ambil benda. Kesukaan kita melalui apa yang kita cakap, apa yang kita suka dengar, apa yang kita suka lihat. Dengan perantara handphone, gadget. Tu keahlian kita tu tuan-puan. Keahlian kita. Jadi nak bagi tahu, menjadi ahli kepada satu-satu ibadah, satu bentuk ibadah dan ketaatan ni, bukan senang tuan-puan. Antaranya kita dengar ciri-ciri wali abdal. Ciri dia mesti rajin puasa. Ya, mesti rajin puasa. Contohnya lah. Nak menjadi keahlian, menjadi ahlus saum, ahlus siam. Bukan senang. Kemuncak jadi ahlus siam tuan-puan, akhirat besok,
syurga. Pintu syurga namanya Babur Rayyan. Untuk orang yang ada keahliannya dalam ibadah puasa. Masya Allah. Keahlian ibadah puasa, akhirat besok jadi VVIP. Very, very important person. Kenapa? Sebab dijemput, dipelawa, diajak oleh pintu syurga yang namanya Babur Rayyan. Sila masuk melalui pintu ini. Tidak ada yang bukan ahlinya yang akan memasuki syurga melalui pintu Babur Rayyan. Bila dah masuk semua yang ahlus siam ni tuan-puan, pintu itu akan tertutup rapat dan tidak dibukakan kepada sesiapa pun lagi. Bukan boleh kita daftar-daftar nak daftarlah Ustazah yang Babur Rayyan tu. Macam mana kita nak perform dalam hidup kita, muslimat sekalian. Kan? Masya Allah. So, selalu benda-benda macam ni saya terfikir betapa pentingnya sahabat. Kita sahabat ni betul-betul nak pergi minum kopi, kan? Ataupun yelah, adalah fungsi sahabat. Tapi sahabat yang kita nak membina keahlian lah muslimat. Macam mana ya sahabat yang boleh bantu kita membina keahlian tersebut? Ya? Yang makna kata boleh boleh bercakap dengan nafsu kita tu dengan nada yang sewajarnya. Sebab nafsu kita kan? Tapi kita ada sahabat yang boleh bercakap dengan nafsu kita dengan nada yang sewajarnya. Contoh kita ajak dia makan kan. Tiap-tiap hari Isnin hari Khamis ajak makan. Nak belanja makan. Kita kena ada sahabat yang boleh macam jerekah lah kita sikit. Tak ingat ke hari ni hari Khamis? Cuba kena sahabat yang tu. Hari Khamis ni ke? Puasa lah. Dia kata. Kena kawan macam tu. Ni tak kawan kita. Alah buka lah puasa sunat je pun. Jomlah teman akak buka lah buka. Lah. Kita baru hari tu berniat sekali kan. Dah jumpa kawan. Alah tak apalah puasa sunat bukannya puasa qada. Dia kata. Payah juga tu tuan-puan. Nak bagi tahu, Ustazah appreciate sangat. Ya Allah, bagilah aku kawan yang boleh marah-marah kat aku. Supaya aku dapat keahlian tu. Nak jadi keahlian. Puasa yang senang tuan-puan. Ya Allah, ya Tuhan. Ni esok kita start 1 Zulhijjah. 1 Zulhijjah. Esok 1 Zulhijjah. Alangkah cantiknya orang yang boleh memperbanyakkan segala bentuk amal ibadah daripada hari 1 tu tuan-puan sampailah masuk hari tasyrik semua. Sampai habis hari tasyrik. Kalau ikutkan 1 sampai 10 tu ya. Tapi hari tasyrik ada keutamaan sendiri pula. Jadi kita sampai hari tasyrik. Masya Allah. Antara hari yang sangat mulia di sisi Allah, hari tasyrik. Hari-hari yang Allah suka, 1 sampai 10. Jadi kita tu dah kena dah, ya Allah, aku kena dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hari-hari ini. Sebab cukuplah balasan atas ketaatan kamu kepada Allah bila Allah pilih kamu mendapat keahlian dalam ibadah. Itu balasannya. Benda yang sangat susah nak dapat tuan-puan Allah bagi dengan mudah. Kamu ada keahlian jadi ahlus siam. Kamu ada keahlian menjadi ahlul qiyam. Kamu ada keahlian menjadi ahlul Quran. Allahu Akbar. Sebab bukan senang tuan-puan kalau tidak dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu balasan. Rupa-rupanya itu balasan. Andai kata kita rasa susah tuan-puan, kenapa aku tidak jadi ahlul siam ni? Kenapa tak jadi ahlul qiyam ni? Kenapa tak jadi ahlul Quran ni? Tengok, kita dengan puasa macam mana? Kita dengan amal soleh macam mana? Kita dengan ibadah macam mana? Sebab ini ganjaran. Keahlian ni umpama satu ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita kurang buat baik. Mungkin kita kurang buat amal soleh. Ya, bila kita banyak buat amal soleh, nanti Allah berikan keahlian tersebut. Ganjaran. Ya, yang disebut oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi 1 Zulhijjah esok kan? Ya, kita berdoa, ya Allah ya Tuhan, mudahkanlah ya Allah. Dapatlah kita puasa, dapatlah kita buat amal soleh, dapatlah kita bersedekah, dapatlah kita menghidupkan malam.
Selalu kita nampak Ramadan sebagai bulan untuk turning point kan? Untuk kita berhijrah, untuk kita mengubah diri, mengubah kebiasaan. Tambahan lagi tuan-puan adalah 1 hingga 10 Zulhijjah. Rasa nak baiki diri, doa nak mustajab, nak biasakan amal soleh, nak biasakan kebaikan, nanti dibalas oleh Allah memilih kita menjadi ahli ibadah tersebut, maka buatlah 1 sampailah hari tasyrik tuan-puan dengan ibadah-ibadah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh faham kan maksud yang ke-100 ya? Kita jangan pandang ganjaran ni benda material. Tapi ada benda lebih hebat daripada itu yang kita nak pun tak dapat tuan-puan kecuali dimudahkan oleh Allah. Tanya, siapa tak nak jadi Ahlus Siam? Semua nak. Tapi tak boleh. Tak dapat. Tengah hari nak makan. Macam mana? Gastrik. Macam-macam alasan. Nak buat macam mana? Bukan tak nak jadi Ahlul Qiyam. Nak sangat. Tapi ngantuk. Baru 2 rakaat dah ngantuk. Sampai tak ingat dah. Bangun, baca tahiyat. Oh, baca Fatihah, dia at-tahiyatul mubah tegak-tegak macam tu. Ngantuk. Bukan tak nak jadi Ahlul Qiyam, nak. Tapi benda tak dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berat. Sebab tu sahabat-sahabat, masa yang kita sedar ni, siang ni kita kena buat. Siang ni kita sedar elok kan, tak ngantuk, tak apa. Jadi kena ada satu kekuatan untuk buat baik. Jangan gunakan siang untuk buat tak baik. Sebab malam tu lebih-lebih lagi. Dah lah tak apa nak sedar. Dah lah tidur, dah lah ngantuk. Itu memang pilihan betul tu. Nampak sangat malam tu pilihan kan ya. Jadi kalau kita buat siang dengan baik, malam terpilih. Itu kaedah dia. Tapi kalau siang kita tak jaga, malam juga tak terjaga. Tak dipelihara oleh Allah. Ya tak dijagalah, susah. Jadi siang ni kita cuba berfikir untuk banyak amal soleh. Dan jangan kita buat keburukan. Tadi Ustaz ada bacakan dekat mafhum yang hikmah sebelumnya tadi kan. Di mana antara ganjaran yang Allah segerakan itu maksudnya adalah Allah kurniakan taufik dan lindungi daripada maksiat. Okey. Isu tentang melindungi kita daripada maksiat ni sebenarnya sangat besar. Kalau muslimat muhasabah diri, katalah kita berdua-duaan, maknanya kita seorang-seorang ya, bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba muslimat bermunajat tu dalam bentuk menyatakan maksiat-maksiat yang Allah telah selamatkan kita. Contoh macam ni ya, benda ni Ustazah pernah buat. Kita kata, ya Allah ya Tuhan, syukurnya ya Allah, Kau selamatkan aku daripada mendedahkan aurat. Aku tak pernah terlintas nak mendedahkan auratku kepada yang bukan mahram. Ya Allah, syukurnya ya Allah, Kau selamatkan aku daripada meninggalkan solat. Aku tak pernah berani nak meninggalkan solat dengan sengaja. Ya Allah, syukur ya Allah, Kau telah menjauhkan aku daripada ribah, daripada mengumpat. Tiap-tiap kali aku nak mengumpat, aku rasa berat dan rasa takut. Ya Allah, syukurnya ya Allah, Kau dah jauhkan aku daripada kawan-kawan yang bermulut jahat. Kau bagi aku kawan-kawan yang baik-baik. Menyebut apa yang Allah telah jauhkan daripada kita, tuan-puan, itu boleh buat kita menangis. Selama ni kita sebut nikmat. Nikmat. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Kau bagi aku ni. Kau jadikan aku boleh solat. Kau jadikan aku. Kita terbalik kan? Sebab takut kita tak perasan antara nikmat besar yang Allah bagi pada kita adalah kita dilindungi daripada maksiat tersebut. Tuan-puan, kebanyakan kita lah yang ada kat dalam masjid ni, Ustaz percaya, tak pernah terlintas ya tuan-puan nak free hair. Contoh ya, ada tak tuan-puan bangun pagi, kuat betul lah rasa nak free hair lah hari ni. Ada tak? Tak ada kan? Tak ada tuan-puan.
tuan-puan? Ada tak rasa macam, bang macam mana ni bang? Saya rasa macam nak free hair lah. Nak ikat toncet. Tak ada tuan-puan. Sebahagian kita tak ada langsung. Tak terfikir. Bang, saya terasa kuat betul lah hati nak pakai skirt lah. Dah sementelah pula betis saya ni lawa. Tak ada tuan-puan. Betul tak? Tak terfikir. Tuan-puan tahu orang yang Allah uji dengan terfikir? Orang yang Allah uji masih lagi tak yakin tuan-puan. Masih terfikir nak pakai nak tutup. Nak pakai nak tutup. Allah uji dia. Allah uji. Dan tuan-puan bayangkan beratnya ujian tu bagi dia. Sebab apa? Dia masih terfikir untuk menanggalkan tudung dia. Ujian. Dan terfikir tak tuan-puan Allah menyelamatkan kita sampai tak terfikir langsung. Kalau Allah uji sama macam yang Allah uji pada orang tu, belum tentu kita ni. Tapi Allah buat kita tuan-puan tak pernah terfikir langsung. Tak jadi isu kat kita benda tu. Seringan-ringannya cerita pakai tudung ni kat kita. Yang beratnya nak beli tudung baru. Asyik nak beli tudung. Itu yang berat kat kita. Tapi soal pakai tudung ni, la ilaha illallah. Tak payah fikir. Nak keluar, tariklah tudung tu. Sarung. Tak payah fikir, tak ada. Nak pakai, tak pakai. Nak pakai, tak pakai. Nak pakai. Tak ada tu. Ada orang lain macam tu. Pegang ni, nak pakai, tak pakai. Dah pakai, buka depan cermin. Tak lawa lah pakai. Kita lawa ke, tak lawa ke, tak terfikir nak buka tu, tudung. Pakai, ya Allah, tembamnya. Pakailah tembam-tembam tu. Tak terfikir nak buka tudung. Allah tak uji kat situ. Allah dah selamatkan. Allah dah lindungi. Tak nak syukur kepada Allah SWT. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau jauhkan kami daripada maksiat. Ya, yang menyebabkan maruah kami tercemar. Alhamdulillah. Itu balasan daripada Allah, ganjaran. Allah lindungi kita. Tapi kadang-kadang tak perasan. Sebab tu saya cadangkan tuan-puan mungkin malam ni, cuba sebut benda yang Allah telah selamatkan kita. Ya Allah, kau telah selamatkan kami, anak keturunan kami daripada rezeki yang haram, ya Allah. Sepanjang kami hidup. Itu nak bersyukur dengan siapa tuan-puan? Kalau Allah uji kita, masuk-masuk yang datang dekat rapat, semua benda yang haram. Rapat ni. Bukan sedang nak tepis setiap yang haram. Sebab dia datang semua yang haram. Jalan rasuah ke, jalan menipu ke, jalan apa ke. Itu satu ujian yang sangat berat. Tapi Alhamdulillah, Allah bagi kita jadi cikgu. Contohnya lah, misi dulu dekat apa? Hospital kerajaan. Nampaklah tuan-puan, rezeki tu halalnya, kan? Dah kita kerja tolong orang kat hospital. Lepas tu kerajaan bagi kita gaji. Taklah kaya raya, tapi cukup. Alhamdulillah. Tuan-puan nak syukur kat siapa? Allah telah mencukupkan kita dengan yang halal. Daripada terjebak dengan yang haram. Itu ganjaran. Itu balasan. Allah selamatkan kita daripada benda-benda yang takut kita tak tertepis tuan-puan. Benda-benda maksiat. Alhamdulillah ya Allah, kau tak uji aku begini-begini. Syukur. Tapi kadang-kadang kita tak nampak side yang tu kan. Kita tak nampak. Kita nampak yang kita nak aja. Dapat yang kita nak, tu nikmat lah. Tapi yang Allah telah jauhkan ni. Ya Allah, syukur ya Allah kau jauhkan aku daripada kerja yang begini-begini. Kena sebut dalam muhasabah ataupun munajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mafhum hikmah, Ustaz dah huraikan, tapi ni Ustaz bacakan dalam teks ya. Taufik dan hidayah yang diberikan Allah kepada seorang hamba itu sebagai kurnia yang sebesar-besarnya bagi seorang hamba. Sebab dengan hidayah dan taufik itulah seorang hamba dapat menerima nikmat dan bahagia dunia dan akhirat. Jadi bila sebut ganjaran, balasan, satu yang kita boleh faham adalah Allah memilih kita keahlian dalam ketaatan. Itu satu. Nanti lepas ni muslimat kita duduklah fikir seorang-seorang renung kan. Kita ni nak jadi ahli apa? Antaranya ahlul qiyam.
ahli tahajud. Ahlus siyam, ahli puasa. Ahlus sadaqah. Oh, itu memang ahli dia tu. Orang maknanya nampak dah. Kalau Kak Timah tu memang ahli dia sedekah. Tak pernah dia menolak apa jua untuk sedekah. Masya Allah, tu ahli sedekah. Ataupun Ahlul Quran. Ahlul Quran ni antara cirinya tuan puan, siang dia pun dengan Quran, malam dia pun dengan Quran. Memang agenda hidup dia Quran, 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 Quran. Kita malu tuan puan sebab yang menang baru ni, nombor 1 kebangsaan tu orang buta. Ayah dia kata, Quran Braille dia 3 kali tukar dah. Sebab apa tukar? Dah haus. Kan dia usik dengan jari kan? Dah haus dah. Tukar 3 kali tuan puan. Tuan puan tengok macam mana dia membina keahlian tu. Nak baca satu hal. Dia baca pula dengan merdu. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Nabi kata bukan daripada golongan kami orang yang tidak bertarannum dengan Al-Quran. Masya Allah. Ya, hafazan Quran dia. Hidup dia pagi, petang, siang, malam dengan Quran, aktiviti Quran. Dapat kat siapa? Orang buta. Padahal benda tu sangat sukar ya tuan puan. Sukar tak sukar tanya kita lah yang celik ni. Tanya kat kita yang celik ni. Kerja kita nukar Quran. Belum haus tukar dah. Tak pernahnya haus Quran kita. Tukar. Sebab apa? Nak yang lawa lagi. Itu perangai kita lah tu. Ya? Orang tu haus baru ditukar Quran dia. Nak bagi tahu tuan puan, kalau benda tu senang, kenapa orang celik tak dapat? Masya Allah. Tabarakallah. Ya? Kita patut ada niat masing-masing. Anak besar dah, cucu lah. Biar kita ni ada umur lagi tuan puan, cuba jadi konsultan kepada cucu kita. Bagaimana cucu kita ni nak jadi ahlul Quran? Cuba tuan puan. Kita rasa banyak dah. Kita ada pengalaman kan? Kelemahan kita mendidik anak kita tahu. Kebaikan kita mendidik anak kita tahu. Kita ada pengalaman compare pada mak ayah dia sekarang, anak kita tu kan? Cucu kita tu kita jadi konsultan. InsyaAllah. Macam mana nak jadikan mereka ni ahlul Quran? Kita ada pengalaman dah tuan-tuan. Mak bapak dia tak ada pengalaman, orang muda. Kita ni. Macam mana nak buat? Ustaz ada seorang sahabat. Masya Allah selalu hantar kat ustazah cucu dia. Cucu dia hafal surah Al-Mulk. Budak umur 4 tahun. Cucu dia baca Quran. Dia panggil tu satu ustaz. Sampai anak cucu dia baca Quran tuan-puan lahjah Arabi. Lahjah bahasa Arab. Lahjah Arab. Dia akan hantar ke ustazah ya. Yelah, mana benda tu menggembirakan dia. Dan ustazah pun memang kata, hantar lagi. Sebab ustazah pun rasa malu pada diri ustazah tuan puan. Hantar lagi, tak apa, hantar lagi kak. Nak tengok lagi. Masya Allah, cucu dia. Dia bawa cucu dia, majlis-majlis ilmu ni. Cucu dia kan budak kecil, tak masuk sekolah lagi. Kadang-kadang dia bawa. Dia kenalkan anak cucu dia tu dengan nama-nama asatizah. Dia kenalkan. Yang jadi macam ustazah tuan-puan. Ustazah kan. Ada sekali anak tu masa tu, anak bongsu tu dah 1. Ustazah saja nak tanya dia, Dek, adik kenal tak ulama'? Ulama' apa dia tanya? Ulama' Islam. Kenal? Dia kata. Siapa yang adik kenal? Izu Islam dia kata. Dia ingat nama Islam, ulama' Islam. Okey lah, Izu Islam pun orang baik kan. Tapi ulama' tu. Ustazah pun amin je lah, amin jadi ulama' nanti Izu Islam. Jadi saya kata, tak nak ustazah tuan-puan. Umur masa 8 tahun. Tanya ulama' Islam, Izu Islam. Yang nama Islam. Yang nama dia tu ada Islam kan. Bukan dek, kata ulama' Islam ni, tok-tok guru. Dah mak dia tak kenal kan. Mana budak tu nak kenal? Atas kita tuan-puan sekalian. Biar kita ada niat. Umur yang Allah masih bayar kita ni, biar kita jadi konsultan pada cucu-cucu kita. Pada anak cucu kita, bimbing tuan-puan. Jangan bagi ikut dia nak mendidik anak dia tu. Kita ada pengalaman kan. Kita tahu apa yang kita tak buat. Dan kita menyesal. Bimbing. Ikut dia dah. Kita lu pun teruk juga. Kalau macam tu saya fair dia. Teruk lah sampai bila-bila.
Bimbing. Ajar anak tu Quran masa lidah dia tu lembut lagi. Masa kecil-kecil tuan-puan. Nanti lidah dia boleh sebut dengan lahjah yang baik. Macam kawan saya buat. Jadi, sama ada kita ni bercita-cita nak jadi ahlul Quran, ahlul qiyam, ataupun ahlul salah. Ahli bab solat. Jaga betul solat tuan-puan. Ya Allah. Bukan senang nak jadi ahlul salah ni tuan-puan. Dia tak boleh tolerate tentang bab-bab solat. Musafir ke, tak musafir ke, dia cuba mendirikan solat sebaik-baik yang dia boleh dirikan. Ini orang pilihan Allah. Ini ganjaran yang sangat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang solat dia cincai je, terutama kalau musafir. Ya? Sebab dia fikir tak apalah balikkan qada. Pula dah. Bukan macam tu konsep dia qada-qada pula balik tak. Masa kita buat tu, buat dengan baik. Buat dengan yang terbaik yang kita boleh buat. Tapi kalau bukan ahlus solah, ada kecuaian dalam bab solat. Ahlus solah ni tuan-puan, Masya Allah. Sampai nanti tahap. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Pada wajah dia ada tanda, kesan orang yang banyak sujud. Sekarang kita lah masing-masing bertanya pada diri kita sendiri. Kita nak jadi ahli apa? Ya, ahli-ahli yang Tupperware tu dah lah tu, kan ya. Dah banyak dah Tupperware kat rumah. Lah pakai tu juga. Yang apa tu? Bukan polistiren, yang plastik tu. Ya, bukan tak boleh nak ada. Boleh, tapi sampai satu tahap usia tuan-puan, kita kena fikir juga keahlian apa yang kita nak. Ya, dan ini disebutkan dalam hikmah yang ke-100. Cukuplah menjadi balasan Allah atas ketaatanmu. Bila Allah redha, pilih kamu menjadi ahli ketaatan dan ahli ibadah. Ini memanjang kena kat kita tak sempat je. Mak surat tak pernahnya habis. Baca pagi habiskan petang. Orang baca pagi sekali, baca petang sekali. Kita baca pagi tak habis, sambung dengan petang. Maknanya tak baca pagi dan petang. Ya? Orang baca surah Al-Kahfi habis. Kita minggu ni separuh, minggu depan tambah sambung lagi separuh. Kalau kena kat kita kan, tak pernahnya sempurna. Itu kena tanya diri kita tuan-puan muhasabah. Kenapa ya Allah? Ada benda ni. Apa yang menghalang ya Allah? Aku jadi macam ni. Banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mungkin Allah nak suruh kita melipat gandakan amal soleh. Atau Allah nak dengar kita menangis, merayu ni. Bergantung dengan rahmat Allah. Minta tolong ya Allah. Pilihlah aku. Bagilah aku. Allah nak bagi kita menangis. Kita mungkin senang-senang hidup. Tak tahu ruang mana nak menangis. Semua beres belaka dah. Tak tahu kat mana nak menangis. Kat sini nak menangis ya. Sebab tidak ada keahlian ni. Kenapa dalam bab-bab ibadah beratnya lain macam? Kenapa tak pernah sempurna yang kita buat? Kat sini kita nak menangis. Menangis bergantung dengan rahmat Allah. Kalau orang, kita gantung kaki dia. Nangis kaki dia. Mak marah. Mak tak nak bagi. Pergi nangis kaki mak tu. Nangis kat ujung kain dia tu. Pegang ujung kain dia. Nangis. Itu manusia kita boleh gambarkan macam tu. Ya, walillahil mathalul a'la. Allah tak boleh gambarkan dengan zat dia. Sebab tu Zah kata apa? Bergantung di rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Menangis kat situ. Tolong ya Allah, aku tak tahu. Mungkin sebab maksiat aku. Mungkin sebab dosa aku. Mungkin sebab kelemahan aku. Kau yang maha mengetahui. Tapi yang aku tahunya aku nak bergantung dengan rahmat kau ya Allah. Tolonglah mudahkan urusan ni untuk aku. Tolonglah pilih aku untuk menjadi ahli itu dan ini. Akhirat besok, VVIP tuan-puan. VVIP. Semua urusannya mudah. Orang lain berjemur, berpanas, kena hisap. VVIP ni tunggu panggilan je. Kalau ahlul qiyam, tunggu seruan yang menyebut tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebut je seruan tu, orang ahlul qiyam bangun. Sendiri bangun tuan-puan. Ya, Allah takdirkan mereka akan bangun. Maksud dia apa?
sepantas kilat masuk syurga, mereka itu adalah ahlul qiyam, ahlul tahajud. Tak ada dah tunggu segala proses yang Masya Allah, tak tahu berapa ratus ribu tahun nak berjemur dekat padang mahsyar. Sebab apa? Masa dia hidup kat dunia dulu, dia ingat, dia tahu bahawa malam tu satu perjuangan. Dia mesti berusaha, berdoa agar dapat jadi ahlul qiyam. Kita kalau fikir macam tu, kita nangis. Tuan-puan minta dengan Allah, tolonglah ya Allah. Bagilah aku jadi ahlul qiyam. Bangunkanlah aku malam-malam. Bagilah aku nikmat tahajud ya Allah. Biar akhirat besok aku senang. Biar akhirat besok melayang aku masuk dalam syurga. Tak payah ikut proses-proses yang susah tu. Tak payah dihisap lagi. Tuan-puan, hisap ni benda sangat berat ya tuan-puan. Kat Malaysia ni kena atas LHDN. Kena atas SPRM. Ini semua adalah hisbah. Hisbah ni maksud dia satu organisasi yang menghisap orang. Tapi dia bukan hisap semua. Dia hisap benda-benda tertentu. Hisap benda tertentu pun sakit tuan-puan. Mesti akan jumpa juga, ada juga yang tak kena di mana-mana. Jangan dia bagi hisap je. Nak bagi tahu, semua orang takut. Semua orang nak mengelak tuan-puan. Ya? SPRM, LHDN, apa lagi? Macam-macam lah yang ada. Itu baru peringkat dunia. Bayangkan akhirat besok, hisapnya sampai dalam hati perut kita ni nak dihisap oleh Allah. Niat nak dihisap. Dunia ni mana ada orang hisap niat? Ada tak? Apa niat? Apa niat? Mana ada hisap niat? Bahkan hisap niat pun, dia boleh tipu lagi. Sebab, siapa dia tahu? Tak ada sistem boleh tahu niat orang. Ya? Dalam bab qisas contohnya, ada pembunuhan sengaja, pembunuhan tak sengaja. Itu tak tanya dia. Kamu sengaja bunuh ke? Semua cakap tak sengaja. Sebab tak sengaja hukuman lain. Tak tanya. Kenapa tak tanya? Sebab orang boleh menipu. Jadi nak tahu sengaja tak sengaja, tengok pada corak pembunuhan tu. Ya, kalau memang pakai pistol, mana boleh kata tak sengaja? Tangan kamu ada pistol. Tapi kalau tak ada senjata, boleh jadi, boleh sabit benda bukan pembunuhan dengan niat sengaja. Dia adalah dia punya cara untuk melihat sengaja tak sengaja. Tapi tanya tak boleh, tanya. Sengaja ke tak sengaja? Tak sengaja. Semua cakap tak sengaja. Sebab tak ada sistem yang boleh tengok dalam hati manusia. Akhirat besok, tengok sampai dalam hati perut. Kamu niat apa? Dan nilai setiap sesuatu tu adalah pada niatnya. Datanglah dengan darah-darah, mati, kononnya mati di medan perang. Tapi bila Allah tanya, apa niat kamu perang? Dia jawab, kerana Allah. Allah kata tak. Kamu perang sebab kamu nak disebut oleh orang ramai, kamu ni pahlawan. Kamu ni berani. Kamu ni panglima. Sebab kamu mati. Kamu tidak meniatkan peperangan kamu di jalan Allah dan untuk mengharapkan keredaan Allah. Sekarang kamu pergilah. Carilah orang-orang yang kamu nak pertontonkan amalan kamu, kok orang tu boleh tolong. Bayang tau. Ya. Jadi mudah-mudahan ya, apa yang kita bicarakan pada hari ini menjadi satu ruang muhasabah kepada kita. Kita ambillah tuan-puan sempena 1 Zulhijjah malam karang kan? Masya Allah. Kena masukkan dalam minda kita, dalam hati kita. Ini adalah hari kita. Hari untuk kita baiki diri. Hari untuk kita tengok balik tentang kehidupan kita. Hari untuk kita muhasabah. Kenapa kita tidak terpilih untuk keahlian itu dan keahlian ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hari untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat kita yang menunaikan ibadah haji itu nampak jelas. Mereka dah jadi tetamu Allah di sana. Tapi kita juga, ya, tidak dikecualikan oleh Allah, tidak dipinggirkan oleh Allah yang maha adil, yang maha baik, yang maha penyayang. Ada hari kita. Daripada 1 Zulhijjah sampailah hari tasyrik tuan-puan sekalian. Buatlah, gandakanlah amal soleh. Muhasabahlah, cari diri kita yang hilang. Cari nilai diri kita yang sebenar. Buat perubahan yang besar dalam hala tuju hidup kita, keluarga kita. InsyaAllah mudah-mudahan Zulhijjah tahun ini jadi satu sinar baru, Masya Allah. Yang terbaik untuk hidup kita dan keluarga. Sekian sahabat-sahabat semua, kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim.